Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bi hikmatik. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita pada pagi ini untuk kita memulakan kuliah kita yang pertama selepas daripada kita bercuti 2 bulan. Akhir kita bercuti 2 bulan, kemudian kita sambung kelas kita pada hari ini. Kemudian kita cuti lagi pula 2 bulan. So kelas hari ini kelas yang terakhir. Okey, kelas terakhir sebelum kita bercuti. Hari Jumaat. Jumaat ada lagi. Okey, ada lagi satu. Ada lagi satu. Hari Jumaat insya-Allah. Hari Jumaat kelas yang terakhir sebelum saya menunaikan fardu haji. So kemudian kita cuti pula 2 bulan. 13. Ya, 13 bulan saya akan bertolak ke Mekah dan saya balik mungkin awal bulan 8 kot ataupun penghujung bulan Julai insya-Allah. Baik. Pada pagi ini kita akan menyambung bab yang kedua daripada kitab, muka surat yang ke-24. Bab yang kedua, bab ini kita akan menceritakan tentang satu tajuk yang disebut di sini sebagai jantung hati. Dan jantung hati ini diterjemahkan dalam bahasa Arab disebut sebagai qalbun. Baik, kalau ditranslatekan ke English, apa terjemahan dia? Heart ni. Baik, kalau heart, kat mana duduk heart tu? Heart, jantung, kat mana duduk? Tahu? Jantung ke hati ke mana satu? Jantung, hati kat tengah. Okey, saya yang mana satu? Jantung ke atau hati? Atau jantung hati? Okey. Baik. Baik, okey, kita cerita. Saya nak kupaskan tentang perkataan qalbun dalam bahasa Arab. Kalimah qalbun. Qalbun ataupun qalbu. Bahasa Melayunya kita panggil qalbu. Ada orang dia eja dengan kalbu. Kalau kalbu ejaan Arabnya, okey, kalbu maksudnya adalah apa dia? Dog. Okey, kalau ejaan kalbu ni terjemahan dia adalah dog. Sebab tu dia bukan huruf K, dia mesti kena huruf Q. Sebutan dia qalbu ataupun qalbun. Qalbu. Kerana perbezaan huruf menatijahkan perbezaan dari segi maksud. Okey. So bila kita sebut qalbu, dia mesti dengan Q, qalbu bukan kalbu. Kerana kalbu itu adalah dog. Walau bagaimanapun kita kira al-uruf ataupun al-adatu muhakkamatun dalam kaedah fiqh, adat ini boleh dijadikan hukum. Adat boleh dijadikan hukum. Kalau dah dia orang panggil kalbu, kalbu pun kalbulah. Tapi dalam hati kita tahu kalbu itu bukanlah kalbu anjing, tetapi kalbu itu adalah hati juga. Cuma sebutan yang paling terbaik adalah qalbu ataupun hati. Baik. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dan Allah juga yang menciptakan perkataan, dan pada perkataan tu ada makna.
Dan kalimah qalbu yang kita sebut kali ini dia datang daripada kalimah. Oi, dah ada telefon sekarang ni kat sini ya? Ha? Bukan? Oh, ingat ada telefon yang kata, "Oi, subhanallah, lama tak datang, ada kemajuan." Qalbu, kalimah qalbu ini datang daripada kalimah qalaba. Qalaba. Nah, menariknya supaya kita dapat faham qalbu hati ni, qalaba, bila sebut qalaba ini terjemahannya adalah terbalik. Sesuatu yang boleh dibolak-balikkan ataupun terbalik. Mana kalimah qalaba terbalik? Contoh, siapa pernah makan nasi maklubah, nasi Arab? Nasi maklubah. Macam mana nak masak nasi maklubah ni? Yang pertama pakai basmati pusa 1121. Okey, pusa yang parboil tu lagi bagus. Tuskan beras tadi tu, masak lebih kurang suku dalam 5 minit, biar ke atas api, so dia dah jadi panjang. Kemudian tuskan dia. Kemudian ambil kentang, terung, carrot, kambing ataupun ayam. So kita goreng separuh, masak semua benda ni. Letakkan bahagian bawah sekali, letakkan ayam ataupun daging. Baris kedua terung, baris ketiga kentang ataupun carrot. Okey, kemudian di atas sekali adalah beras. Masukkan pula air rebusan daripada kambing ataupun daging ataupun ayam tu tadi, yang kita dah masukkan dalam tu, apa tu dia panggil apa, 5 sekawan tu, tahu 5 sekawan? Okey, umpah dia tu. Kemudian ada orang suka masukkan tomato puri, terpulang lah. Ada orang tak suka, masukkan cube separuh ataupun ikut suka dia lah. Garam semua cukup rasa. Dan masukkan balik air tadi tu setelah kita masukkan dalam pressure cooker atau yang terbaik lah. Biarkan sampai masak. Dah siap masak, buka tudung, ambil dulang, terbalikkan dia dalam dulang. So bila terbalikkan dalam dulang, dia jadi cantik lah. Ayam kat atas sekali, ada tingkat. Last sekali nasi kat bawah. So nasi tersebut dia orang terjemahkan dengan up down rice. Okey. Kenapa up down rice? Iaitu yang diterbalikkan. Okey, nasi terbalik. So disebut maqlubah. Maqlubah datang daripada sumber perkataan qalaba, iaitu sesuatu benda yang diterbalikkan dia. Baik, begitu juga dengan hati. Bila Allah sebut hati, Allah ambil hati ni daripada kalimah qalaba, menunjukkan hati ni sesuatu benda yang boleh diterbalikkan. Satu benda yang boleh diterbalikkan, dan itulah uniknya perkataan yang dinamakan hati, berbetulan dengan doa yang Nabi SAW selalu doa. Baik, siapa boleh jawab doa apa yang Nabi paling banyak baca? Doa apa? Okey, itu salah satu. Ada lagi yang lagi banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sehingga Anas bin Malik kata, tidaklah kami para sahabat bila kami berdoa, kami akan jadikan doa itu sebagai penamat bagi doa kami, Rabbana atina itu tadi. Sebab apa? Sebab Nabi selalu baca. Termasuk di antara doa yang Nabi jarang tinggalkan adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hatiku di atas agama ini dan ketaatan kepadamu. So di sana menunjukkan betapa bagaimana Allah jadikan hati adalah sesuatu benda yang boleh bersifat berbolak-balik. Apa makna bolak-balik Apa maksud bolak-balik? Maksudnya kadang boleh jadi baik, kadang tidak, kadang begitu, kadang begini. Hati manusia ni dia tu sifat yang tidak tetap. Baik, jom kita tengok apa dia kata. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Jantung hati ada 10 fasal. So dia nak cerita tentang jantung hati. Cumanya soalan, adakah jantung hati ini benda yang hati kita? Hati kat mana? Kat tengah Kadang orang kata pedih hulu hati. Besar mana? Siapa tahu hati besar mana? Kecil ke besar? Besar? Besar mana hati besar? Kecil ke besar? Jantung ke hati?
Jantung lain. Jantung kecil. Oh, jantung kecil, hati besar. Betul? Tak ada, kita tak ada TV. Ha? Jantung besar, hati kecil. Baik. Okey, bahasa ringkasan dia, kesimpulan dia maknanya siapa pun tak tahu tentang hakikat jantung dan hati. Cuma betul. Cuma bila disebut qalbu di sini, bukanlah qalbu pada fizikal. Bila sebut jantung hati di sini, bukanlah jantung hati yang bersifat fizikal, tetapi jantung hati yang tak dapat dilihat oleh mata tapi dirasai. Perasan tak hari ni, kita tak boleh pegang, kita tahu dia ada, dan kita pun tak kenal kat mana tempat dia duduk. Even kalau kita tahu sekalipun dari segi fizikal, jantung hati itu sendiri pun, kita tak tahu adakah benda itu yang sedang bergerak dan berjalan pada sekarang ni. So, Allah saja yang mengetahui betapa dahsyatnya kita katakan sesuatu yang dinamakan dengan hati. Baik. Menariknya, di dalam Al-Quran, bila kita perhatikan ayat Al-Quran, banyak cerita pasal hati dan ada kaitan dengan hati ni. Okey, saya sebutlah beberapa. Kalau siapa yang rajin mentelaah Al-Quran, dia akan jumpa terjemahan hati tapi perkataan berbeza. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, yang pertama sadrun. Sadrun. Lepas daripada sadrun, qalbun. Okey, yang kita sedang bincangkan. Lepas daripada qalbun, kita ada fuad. Ada orang nama fuad. Fuadun. Okey, fuad. Yang keempat, lub. Lubbun. Lub. Okey, baik. So, kita ada 4. Bila kita cerita pasal hati saja, dia ada 4 ni. 4 kategori. 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang saya ceritakan satu-satu. Ni dari segi apa yang kita petik daripada Al-Quran. Ada satu benda lagi yang lain, kita panggil nafs. Okey, tak apa, yang tu kita ceritakan kemudian. Baik, kat mana sadrun, apa itu sadrun, apa itu qalbun, apa itu fuad, apa itu lubun. Dan kesemua 4 benda ni ada kaitan dengan qalbun ni. Baik, bila orang cakap berdebar hati, kat mana tangan dia letak? Dia letak kat dada. Bila orang rasa, apa dia lagi? Yalah, dia rasa apa lagi ya? Gementar. Gementar. Dia akan rasa hati dia yang gementar. Hati yang gementar. So, apa kaitan dengan perkataan ni? Okey. Sadrun ini adalah lapisan pertama. Sadrun, lapisan pertama. Dan lapisan pertama ni berada di pada dada dia. Dada. Dada kita boleh kesan dengan tangan kita. Yang tu kita panggil sadrun. Kesan dia yang pertama, degupan jantung. Okey, yang kedua, iaitu rasa sempit, rasa lapang. Boleh bernafas, tak boleh bernafas. Rasa selesa, tak rasa selesa. Rasa seronok, rasa sedih, yang tu berada pada lapisan pertama. Sadrun. Baik. Buktinya, siapa tahu surah apa yang cerita pasal sadrun ni? Ada satu surah. Surah juzuk 30. Tahu surah apa? Alam nasrah laka sadrak. Okey, sadrak. Kat mana kalimah sadrun kat situ? Sadrak. Allah tanya, bukankah kami lapangkan dada engkau wahai Muhammad? Okey, so faham tak? So sadrun ni terjemahan dia adalah dada. Okey, terjemahan sadrun dada. Tapi di dalam dada itu ada jantung hati. Tapi jantung hati ni dia ada kaitan dengan dada ni. So dia akan menjadikan dada sempit, dada lapang. Baik. Next lagi. Dalam ayat Quran apa Allah kata? Ayat man yuridillahi an yahdiya qalbah yashrah sadrahu lil Islam. Siapa orang yang Allah nak berikan petunjuk kepada orang tu, Allah nanti lapangkan dada dia untuk agama, untuk Islam. Maknanya dada yang lapang untuk agama itu tanda Allah nak bagi kebaikan. Apa maksud lapang di sini? Dia rasa seronok, rasa senang hati, rasa suka, rasa mudah, rasa gembira. So kita dapat faham, sadrun adalah tempat datangnya perasaan seronok, gembira. Dan waktu yang sama sadrun juga tempat kita rasa sempit, rasa stres,
Okey, rasa apa lagi? Rasa penat. Okey, dia datang dekat lapisan yang pertama ni. Okey, so Nabi SAW, benda pertama Allah buat dekat Nabi, Allah lapangkan terlebih dahulu dada. Maksud lapang dada ketika orang tengok susah, orang rasa susah, tapi Nabi SAW dia tak rasa susah kerana dada dia telah lapang. Ini baru lapisan pertama, belum lagi cerita sampai lapisan keempat. Next, lapisan kedua. Lapisan kedua ni dinamakan dengan qalbun. Baik, apa itu qalbun? Qalbun ini tempat bertemu dua benda. Okey, tempat pertama qalbun ni dia panggil hati. Terjemahan yang kedua tu sebagai hati. Tapi hati ni apa fungsi hati sebenarnya? Kejap okey, kejap tak okey. Kejap suka, kejap tak suka. Kejap baik, kejap tak baik. Yang tu qalbun. Lapisan kedua adalah hati. Baik. Lapisan kedua ni kadang-kadang kita rasa seronok, kita akan buat. Tak seronok, kita tinggalkan. Kita rasa kita nak buat ibadat, kita buat. Kita rasa macam stres ataupun penat, kita akan stop. Yang tu dia panggil qalbun. Qalbun ni sifat dia boleh berbolak-balik. Semalam ya Allah rajinnya kelas pukul 10, pukul 7 dia main. Pasal waktu tu hati dia tengah kuat. Tapi sampai ke satu tahap pula, kelas pukul 10, pukul 11 dia main. Okey, so menunjukkan dia punya mood dia dah makin menurun. So mood ni semua ni duduk dekat qalbun. Dulunya dia elok, sekarang dah tak elok, juga ada kaitan dengan qalbun. Dia senang terbalik. Senang sangat. Mood dia ni boleh swing. Okey, pagi tadi okey je, tiba-tiba boleh tak okey. Nampak? Okey, so yang ni duduk dekat hati. Baik, next yang ketiga ni fuad. Fuad ni bila kita, contoh pagi ni ada kelas dekat rumah ngaji. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, yang tu hati. Tak pergilah kot, hati. Baik, kemudian datang satu fikiran dia pula, hari tu start cerita. Siapa yang pergi majlis ilmu, Allah permudahkan jalan bagi dia ke syurga. Malaikat doakan dekat dia. Setiap langkah tapak kaki dia dapat pahala, dibuangkan dosa. Kemudian dia dapat ilmu, Allah akan angkat darjat dia. Malaikat doakan kepada dia, Allah akan sebut nama dia sekian. Maknanya dia dah mula start memikirkan sampai mendalam dan untuk dia buat penilaian. Maka yang ni kita panggil fuad. Fuad ni kadang-kala dia tengok seorang lelaki tua sedang berjalan. Kalau jenis hati tak elok apa dia kata, tua terkutuk nak mampus, tua tak sedar diri. Okey, ni jenis orang hati kotor. Kalau orang yang hati bersih pula, dia kata orang tua ni umur tua mesti pahala dia banyak sebab dia usia dia tua. Aku tak tua macam dia, pahala aku sikit, pahala dia banyak. Baik, so dia pandang mata tapi hati fikir, yang tu dipanggil fuad. Dia dengar ketika dia dengar syarahan, dia dengar majlis ilmu, dia dengar orang baca Al-Quran. Telinga dengar, mata pandang, tapi hati sedang proses. Proses untuk memperbaiki. Yang tu kita panggil fuad. Fuad ni apa saya nak terjemah? Saya tak tahu. Bukan imajinasi. Okey, contoh saya bagi. Dalam Al-Quran Allah kata, wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa yang kami ciptakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan pada jiwa jalan jahat, jalan baik. Okey, baik. So sekarang ni dia berada di dua persimpangan, nak pilih hak jahat ke nak pilih yang baik. Dia akan nilai. Nilaian dia tu berdasarkan ilmu yang ada dalam kepala dia. Setelah dia timbang tara, akhirnya dia kata saya pilih yang baik. So dia panggil fuad. Kalau dia ambil yang buruk tadi, maknanya ilmu dia kurang, so dia pilih yang buruk tadi, maka itu mungkin qalbun dia tadi. Hati dia tadi, sebab ilmunya tak dapat bagi efek pada hati dia. So apa nak kata, fuad ni benda pemikiran yang lagi dalam. Sehingga kan Allah kata apa dalam Quran? Allah kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan bahasa terjemahan mudah. Jangan ambil pot lah benda yang kau tak tahu. Kau tak payahlah duduk sibuk sangat. Allah kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ambil peduli pada benda yang engkau tak tahu. Inna sam'a, ingat, apa yang engkau dengar, wal basara, apa yang engkau lihat, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bi, inna sam'a wal basar wal fuad. Apa yang engkau fikirkan sampai dalam-dalam tu, semua benda tu Allah akan tanya balik. Allah akan tanya. So menunjukkan fuad di sini adalah satu pemikiran yang lebih dalam lagi daripada qalbun, daripada sadrun. Maknanya dia merenung, menganalisis. So fuad menganalisa. Baik. Okey, faham tak? Saya tak tahu nak terjemah perkataan yang, tapi itulah definisi dia.
Kalau saya suruh cerita balik, boleh cerita? Taubat tak boleh. Kalau bahasa mudahnya, sadrun lapisan pertama, qalbun lapisan kedua, fuad lapisan ketiga dalam hati. Bahasa mudah dia. Ni semua, okey, ni semua ni adalah hati. Okey, ni hati. Hati. Tu semua ni adalah hati. Tapi yang ni lapisan pertama, level 1. 1. Level 2. Level 3. Ni level 4. Baik, level pertama boleh. Level pertama, efek dia sempit, lapang. Seronok, tak seronok. Level pertama. Level yang kedua, okey, baik. Bolak-balik. Kadang okey, kadang tak okey. Dia boleh swing. Level yang ketiga, dia dah mula start memikirkan. Sesuatu benda yang melintas kat depan dia, terus dia akan fikirkan. Sama ada dia nak buat, dia fikir. Dan dia tak nak buat pun, dia fikir. Nak buat, tak mau buat. Nak buat, tak mau buat. Kalau qalbun ni, terus. Mungkin dia terus buat. Ataupun dia terus tinggalkan. Tapi kalau qalbun, dia dah mula start pakai otak, dah fikir. Yang tu dia panggil fuad. Next, level yang keempat. Level yang keempat ni, level ni luar biasa. Apa saja yang dia pandang, terus akan efek pada hati dia. Apa saja yang dia pandang. Contoh, dia tengok kucing. Subhanallah. Tabarakallahu ahsanul khalqin. Maha suci Allah yang telah menciptakan kucing. Tengok langit, tengok pokok, tengok cokodok pun. Subhanallah, cokodok asal daripada pisang. Kemudian dia uli jadi tepung. Kemudian, baik, so loop ni, pernah dengar tak perkataan ulul albab? Okey, sekolah sains ulul albab. Okey, kenapa ulul albab? Ulul albab ni kawasan dalam hati yang bahagian paling dalam sekali dalam hati. Loop ni kawasan yang paling dalam dan tidak boleh diganggu gugat. Dia tak boleh diganggu, tak boleh diganggu gugat kerana loop ni adalah kawasan dalam hati yang paling dalam dan kebiasaannya loop ini hanya dipunyai oleh orang yang suka tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau siapa baca ayat 190 surah Ali Imran, ayat dia apa? 190 surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Liulil albab. Albab ni inilah ni. Ustaz yang cerita Piramli tu, Ahmad Albab tu ada kaitan tak? Okey, tak ada. Kenapa tak ada? Yang tu albab tu datang daripada kalimah babun. Babun. Okey, baik. Kalau dia panggil isim dia panggil al-babun. Yang ni cerita Piramli tu al-babun. Yang ni loop al-babun. Okey, yang ni bukan kalimah, tak sama yang ni. Yang ni kata nama, yang ni pula adalah apa dia? Iaitu kata kerja, boleh juga al-bab, plural bagi perkataan loop. Baik, so loop ini adalah kawasan yang paling dalam yang terdapat dalam hati. So Allah kata siapa yang suka memikirkan akan penciptaan Allah, maka di situ ada petanda sesungguhnya mereka itulah di kalangan ulul albab. So ulul albab, dia tengok, dia fikir. Dia tengok, dia fikir, menambahkan iman dia. Maka dia gunakan hati bahagian yang paling dalam sekali, maka benda itu dinamakan dengan loop. Dengan loop ataupun ulul albab. Itulah dia tingkatan hati yang ada dekat manusia. Tapi fizikal hati ni adalah sesuatu benda yang boleh berbolak-balik. Dia boleh jadi sehebat loop, dia boleh jadi selemah sadrun, dan dia boleh jadi kebiasaannya qalbun ataupun fuad. So ikut apa vitamin yang kita bagi dekat hati kita. Baik, kalau tak ada vitamin, tak ada ilmu, setiap benda yang dia tengok lampu merah, dia boleh mengomel seorang-seorang, tak guna punya traffic light. Aku lalu saja merah, aku lalu saja merah. Dia ni ada masalah pada jiwa. Dia tengok saja kesilapan orang, terus dia akan kutuk orang tu, dia ada masalah pada jiwa. Tapi kalau loop tadi, dia tengok orang yang baik, dia tengok orang yang tak baik, maka dia kembalikan pada Allah. Dia tengok yang tak baik, ya Allah jauhkanlah aku. Dia tengok yang baik, ya Allah jadikanlah aku. Nampak? Itu kesan daripada apa yang kita sebut sebagai qalbun ni tadi. Baik, itulah dia. Next, kita cerita. Dia kata jantung hati ada 10 fasal yang mengandungi 10 sifat kecelaan. So dia nak cerita dalam tajuk ini, dia kata hebatnya hati ini dia ada kaitan dengan 10 penyakit. Okey, so kita nak cerita tentang 10 penyakit hati yang selalu ada pada diri kita. Baik,
Dan dia cerita dulu. Dia kata, apa makna jantung hati kalbu kat sini? Dia je dengan K, patutnya qalbu, bukan kalbu. Baik, dan ketahuilah bahawa qalbu itu ada dua makna. Okey. Yang pertama, qalbu jasmani, iaitu fizikal. Jantung, daging yang ditaruhkan di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai jantung pisang. Dia adalah daging yang tertentu, di dalamnya ada lubang dan dalam lubang ada darah yang hitam. Apa benda yang tu? Hati ke jantung? Jantung. Nampak tak? So yang tu bukan hati jantung. Sebab tu dia tak sebut hati saja, dia sebut jantung hati. Baik, yang mana yang Nabi dibersihkan jantungnya. Dibersihkan jantungnya. Dan dalam jantung tu pun kalau kita rajin buka, kan dia ada benda-benda yang daging-daging yang warna hitam tu kan, merah-merah gelap tu. Okey. So dia kata dari segi qalbu ni dia ada dua, sama ada qalbu jasmani ataupun qalbu rohani. Qalbu jasmani, kalau kita belah dada, ambillah jantung, robeklah jantung dan tengok apa ada, yang tu jasmani. Hitam, merah, pink. Baik, adapun qalbu rohani, apa dia? Iaitu sesuatu yang seni mengetahui. Apa dia yang seni yang mengetahui ni? Maksudnya orang yang tahu saja ilmu yang khusus, yang dapat kenal dan tidak boleh dilihat dengan mata tapi boleh dirasai. Yang mengenali dan yang memahami daripada diri manusia, dan ia adalah hakikat manusia. Maknanya benda ni bukan benda yang senang, benda yang amat unik dan amat rahsia. Sehingga kan kita tak tahu pun apa yang manusia lain sedang fikirkan kat dalam hatinya. Sebab tu dia kata seni. Seni ni benda yang halus. Mungkin tak dapat dilihat dengan mata, tetapi hanya diketahui oleh orang-orang yang tertentu sahaja. Contoh, Imam Al-Ghazali ketika dia solat, adik dia cakap pada dia, aku dapati pada diri kau ni ada penyakit yang ada kaitan dengan hati. Adalah tanda-tanda dia. Dan Imam Ghazali sendiri pun ketika dia belajar, dia pernah menyebut, dia kata, ilmu aku yang banyak tidak boleh kontrol satu benda yang ada dalam diri aku, iaitu hati aku. Maka akhirnya aku perlukan satu ilmu. Dan ilmu inilah yang akan kontrol seluruh anggota aku. Ilmu itu adalah ilmu berkaitan tentang hati, dan ilmu berkaitan tentang hati itu adalah ilmu, dia panggil ilmu tasawuf. Baik, saja saya nak ulang ke belakang balik. Sekejap kita padam. Kita punya mic kita ni kena setting baru ni. Dia apa namanya? Kalau orang yang mengajar, mic dia main peranan. Ada mic yang dia makan suara, faham? Makan suara. Kalau siapa yang selalu bercakap pakai mic, dia tarik suara kita masuk ke dalam mic tu sehingga rasa perit tekak. Ada mic yang kita cakap relax saja. Ni mungkin setting salah. Tapi tak apa. Yang penting dengar. Apa saya nak tulis dia lupa dah. Okey. Okey. Ada pen. Alright. Ingat tak hadis Jibril? Hadis Jibril. Siapa ingat hadis Jibril? Jibril datang menyerupai manusia. Dia mai tanya Nabi tentang beberapa soalan. Soalan apa dia tanya? Dia tanya soalan tentang iman, tanya tentang Islam, dia tanya tentang ihsan. Okey, iman, Islam, ihsan. 3 benda ditanya oleh Jibril. Baik. Iman, agak-agak yang mana dia, iman, Islam, ihsan ni yang mana ada kaitan dengan hati? Iman dengan ihsan. Kenapa iman ada kaitan dengan hati? Sebahagian daripada iman ada kaitan dengan hati kerana dia berdasarkan pada kepercayaan. Baik, ihsan sama juga. Ihsan pun sama. Kenapa ihsan kita katakan kat sini? Okey, kita tengok satu-satu. So iman ni dia ada kaitan dia. Kan iman pecah pada 3. Iaitu sebut dengan mulut, menyebut dengan mulut. Yang ketiga,
Yang kedua, dibenarkan oleh hati. Dibenarkan oleh hati. Yang ketiga, diperlakukan. Boleh baca tulisan? Diperlakukan dengan perbuatan. Okey, itu syarat sah iman. So, poin yang kita ni, poin nombor yang tengah ni. Okey, yang ni ada kaitan dengan hati. Baik, Islam ada kaitan dengan hati tak? Ada. Nak solat ada guna hati. Nak zakat ada guna hati. Nak haji ada guna hati. Ada juga 4 niat. Okey, baik, 4 niat. Okey, tapi pada unsurnya Islam ni lebih kepada fizikal, iaitu dalam bab fiqh. Solat, zakat, haji, puasa kan. Yang ni ibadat. Yang ni akidah. Akidah tauhid. Yang ni ibadat. Yang ni apa dia? Ihsan ni. Ihsan ni lah dipanggil ilmu hati. Ataupun ilmu tasawuf. Okey, kerana ihsan ni sesuatu benda yang tidak dilihat tetapi dapat dirasa. Okey, so ihsan inilah benda yang berkaitan dengan hati, iaitu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seumpama engkau dapat lihat. Tapi kalau engkau tak dapat lihat, kau tahu tak Allah melihat. So maknanya ilmu ni ada kaitan dengan hati itu tadi. Sebab itulah Islam terbina dengan 3. So, umpama baju Melayu, orang Melayu, kalau orang tanya kita kenapa baju Melayu ada 3 poket. So jawapan dia, poket pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiganya adalah ihsan. Baik, sambung balik. Okey. Ada siapa yang tanya soalan sebelum kita sambung? Ada? Dia kata lagi, dan ia juga yang dihadap salah pegang. Ingat ke mic dah. Okey. Dia kata lagi, dan ia juga yang dihadapkan perkataan kepadanya. Okey, bila bercakap dia ada kaitan dengan apa yang ada dalam hati. Dan ia juga yang disuruh dan dilarang. Tempat kita nak buat dan tempat yang kita tak nak buat. Dan baginya ada sangkut paut dengan kalbu jasmani, jantung hati jasmani. Sesungguhnya kebanyakan akal manusia akan tercengang bila mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana persangkutan keduanya menyerupai persangkutan Arab dan juga jisim. Satu benda yang boleh dilihat dan satu benda yang tak boleh dilihat. Atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Contoh, bila saya gunakan handphone. Okey, so kita kena bercakap, waktu yang sama kita gunakan alat. Maknanya dia ada saling berkait di antara satu sama lain. So umpama soalan saya tadi, dalam Islam ni, rukun Islam ada tak hati? Ada. Nak solat kena niat, nak puasa kena niat, nak haji kena niat. Semua benda ada kaitan dengan hati. Maka sebab tu dikatakan hati ini adalah elemen yang paling penting terhadap manusia. Baik, next. Dia kata, dan apabila disebutkan kalbu, jantung hati dalam bab ini, maka dikehendaki makna yang kedua, dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah. Allah kata, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Baik, sekarang ni dia dah kaitkan pula. Tadi kita sebut 4 perkataan tu, sekarang dia kaitkan pula hati ni dengan roh. So bila sebut hati, qalbun, dia ada sangkut paut dengan nafs. Apa dia nafs? Nafsu ataupun jiwa. Next, dia ada sangkut paut dengan roh. Apa dia roh? Apa nak terjemah roh? Roh ialah apa dia? Kat mana duduk roh? Kita pun tak tahu. Kat mana duduk nafsu? Tak tahu juga. Kat mana duduk hati? Tak tahu juga. So benda ni benda yang tak dapat dilihat, tapi dia ada kaitan. Sebab itu bila kita nak bincangkan bab ini,
manusia tak tahu, maka Allah berkata, katakanlah roh itu dari perkara urusan Tuhanku, manusia tak mengetahui pun. Dan inilah uniknya Allah ciptakan kepada manusia, yang mana mereka mempunyai benda yang disebut sebagai roh, nafsu ataupun hati. Tak dapat dilihat tapi dapat rasa. Baik. Saya pernah waktu di mana waktu belajar dulu di Syria dahulu. Jadi kita, seingat saya susah dah try nak menghafal Al-Quran tapi tak dapat. Try nak hafal tak dapat. Saya baca tu dah sampai 2 jam, satu baris pun tak boleh. Jadi kita dah stres. Bila dah stres, saya pun cerita dekat kawan, kau dah habis hafal belum? Dia kata dah. Saya pun cakap saya tak boleh hafal lagi ni, satu baris pun belum. Dia kata kenapa lama sangat? Saya kata saya tak tahu. So besoknya dia bawa saya pergi jumpa dengan seorang syekh. Nama syekh ni Syekh Sadiq Habanakah, seorang syekh yang dah tua. Jadi syekh ni pun kata, dia kata, Syekh Ismat, nama apa? Saya pun cakap, Ismi Muhammad Najib, nama Muhammad Najib. Taib ya Muhammad ya waladi. Dia kata, anak, sekarang Syekh muskilatak, apa masalah? Saya pun cakap kat dia, biddi ashtaki andak yani, ana biddi ahfazul Quran, bas wallahi sa'bu jiddan. Saya kata saya nak hafal Quran tapi tak dapat hafal. Saya dah miraran, yakni marat, saya dah ulang tapi tetap tak dapat. Taib, dia kata. Aywa ya Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, al-an turidu an tashrab, engkau nak minum. Wal ma fi ibrik, dia kata engkau nak minum, air ada dalam satu bekas. Baik, kemudian ishtu an tastakdim, dia kata engkau nak pakai apa nak minum? Saya kata pakai cawan, bil kas, dengan cawan. Dia kata betul. Baik, ishbi amsawi al-kas, kau nak buat apa dengan cawan tu? Saya pun diam. Okey, dia kata cawan yang kau nak minum ni, benda pertama kau kena buat, air yang kau nak minum tu air bersih. So cawan ni apa kau kena buat dekat cawan ni? Kalau kau tengok cawan tu kotor, saya kata bersihkan dululah. So dia kata bersihkan, tuang air yang bersih, kau minum air yang bersih. Tapi kalau air yang bersih dituang pada bekas yang kotor, dia akan menatijahkan iaitu air yang kotor. Kemudian dia diam. Kawan saya kata, dia tweet saya. Dia kata, jom keluar. Saya kata, dia dah jawab ke belum? Kawan saya kata, dia dah jawab. Saya pun tak faham. Bila keluar tu, barulah kawan saya cerita. Waktu tu kita tahun 1. Dia cerita maksudnya, dia nak suruh bersihkan terlebih dahulu jantung hati. Kemudian insya-Allah ilmu tu baru boleh dimasukkan. So saya faham. Bila kita belajar lagi, baru mulalah jumpa dengan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Imam Masjid Sayyidina Ali. Kenal lah. Daripada Imam Syafi'i. Apa nama Imam Syafi'i ni? Jangan kata tak tahu korang bermazhab Syafi'i sampai nama Imam mazhab pun korang tak kenal. Ingat tapi lupa. Nama apa dia? Muhammad apa? Muhammad Ali Rustam. Okey. Nama apa? Muhammad Idris. Muhammad bin Idris. Okey, nama dia Muhammad bin Idris. Okey, baik. Tak apalah. Imam Syafi'i ni dia pernah berlaku pada dia ni, dia susah nak menghafal. Bila susah nak menghafal, dia karang dalam bentuk syair. Dia kata syakautu ila ilmin su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku betapa buruknya hafalanku. Dia menghafal tapi tak lekat pada kepala dia, ataupun dia menghafal tapi susah nak masuk. Kata guru dia, fa amaroni, guru aku perintahkan aku bitarkil ma'asi, untuk tinggalkan dosa. Fa'lam, dan kata guruku ketahuilah anna ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yahdi li'asi, cahaya Allah takkan terkena kepada orang yang buat dosa. So nak tak nak, siapa yang nak belajar, first kali dia kena bersihkan jantung hati dia terlebih dahulu, baru dimasukkan hikmah. Hikmah itu ilmu dan yang lain-lain. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, apa yang Allah buat dekat Nabi? Berapa kali Allah bersihkan jantung hati Nabi? Berapa?
3 kali. Okey, 3 kali. Yang pertama waktu 6 tahun. Okey, next yang kedua. Waktu mana? 2 ke 3? Ha? 2. Yang kedua ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kenapa agak-agak tu? Sebelum nak diangkat bertemu Allah, dibersihkan jantung hati Nabi SAW. So 2 kali kat situ. Baik, so menunjukkan betapa pentingnya hati ni untuk menerima sesuatu benda yang baik. Kalau hati tak baik, selagi itulah kita tak akan dapat kebaikan tu tadi. Sebab tu nak kena clearkan terlebih dahulu. Di antara asbab menjadikan hati itu jadi sukar untuk terima, nak absorb benda yang baik, bila hati tersebut adalah hati yang kotor. Saya berikan satu contoh. Ada orang dia baca Al-Quran tapi dia tak ada rasa feel. Dia cuba nak rasa tapi tak rasa. Dia dengar orang baca Al-Quran, dia tak ada rasa. Dia tengok ada orang buat baik, dia juga tak ada rasa. Apa punca dia rasa-rasa? Okey, jom kita buka sekejap. Siapa ada Al-Quran boleh buka. Ataupun dalam gadget. Saya nak tunjuk bukti betapa luar biasanya hati ni. Dan bahayanya hati ni kalau dibiarkan tanpa dijaga. Cuba buka surah Al-Hadid. Okey, cuba cari surah Al-Hadid. Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah besi. Jumpa? Dah jumpa? Siapa jumpa dulu angkat tangan. Dah jumpa dah? Surah Al-Hadid. Jumpa? Okey, cari ayat nombor 15 ke 16 Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikri 16. Okey, baik. Siapa nak tolong baca terjemahan dia? Cuba baca sangat. Haji dah jumpa? Ayat 16 surah Al-Hadid. Jumpa? Dah jumpa? Okey, cuba baca tengok terjemahan dia. Baca terjemahan. Siapa nak baca? Siapa yang suara? Okey. Ayat 16. Okey, Haji kita baca. Kuat sikit Haji, bagi dia orang dengar. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diberikan kepada mereka. Okey. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Okey. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Okey. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Okey. Semua cari tengok dalam ayat tadi perkataan hati, kat mana dia sebut perkataan hati. Perkataan yang ayat Al-Quran yang sebut hati. Okey, kat mana? Kalimah apa? Qulubuhum. Okey, qulubuhum. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Saya terjemahkan harfiah. Bila masa hati korang ni nak rasa gerun, bila masa hati ni nak rasa takut, bila masa hati ni nak rasa tersentuh, so Allah tanya, hati kau tak ada rasa apa? Kau tak ada rasa apa kau? Maksudnya tak ada feel, dia tak boleh, seolah-olah macam tak ada signal langsung. Orang dia tengok kebaikan, dia tak ada signal, dia lalu kot masjid, dia tak rasa apa. Dia tengok dengar azan, dia tak rasa apa. Yang tu yang wallahu alam lah, saya satu sudut kadang saya risau satu benda. Allah nak, mungkin dia boleh uji kita untuk berikan sedikit ujian sakit. Saya kira mungkin kita boleh terima lagi. Allah uji kita dengan mungkin diambil sesuatu benda yang kita miliki, ditarik balik, mungkin kita boleh terima lagi. Tapi satu benda yang paling saya takut, dan saya tak pasti orang yang lain, yang paling takut. Apa yang paling saya takut? Takut bila saya tengok benda yang baik, saya tak rasa lagi baik. Ataupun saat ketika kita diajak untuk buat baik, kita tak minat. Dan hati ni dia lebih tertarik pada benda yang tak baik. Tak rasa takut macam tu? Tengok masjid, tak ada rasa. Tengok orang baca Quran, tak ada rasa. Dengar Quran, tak ada apa. Dengar azan, tak ada apa. Tapi dengar lagu, kaki boleh gerak. Okey, ada something wrong. Okey, bila tengok orang buat maksiat, kita tertarik pada maksiat. Tapi bila tengok orang yang buat baik, hati tak tertarik. Dia ajak kita pun, kita rasa tak nak. So menunjukkan kita dah termasuk dalam ayat ni. Dalam ayat ni dia cerita, hati kau tak ada rasa apa. Bila hati kau nak rasa? Jangan kamu jadi macam orang yang terdahulu daripada korang, yang diberikan pada mereka kitab, iaitu Bani Israel.
Tetapi dia orang tinggalkan kitab tersebut dalam satu tempoh jangka masa yang amat lama, akhirnya Allah keraskan hati. Baik, soalannya adalah apa sebab keras hati di sini? Apa sebab hati kita jadi keras? Ya, sebab antara salah satunya kita meninggalkan benda yang boleh menjadi soflan kepada hati kita. Soflan yang boleh menjadikan hati tadi itu lembut, satu benda, iaitu Al-Quran. Rupa-rupanya Al-Quran boleh melembutkan, mencairkan hati tadi. Al-Quran boleh menjadikan hati tadi itu khusyuk. Baik. Sekarang ni kita tengok pula. Next. Pergi pula tengok surah Al-Hasyr. Cari surah Al-Hasyr pula. Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr juzuk 26 ke? 28. Okey. Surah Al-Hasyr. Cari Lau Anzalna. Okey, Lau Anzalna. Jumpa? Jumpa? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Okey. Apa terjemahan dia? Siapa nak baca? Okey, baca Haji. Siapa nak baca? Dah jumpa dah? Belum jumpa? Okey, baca. Ayat ke berapa? 21. Jumpa. Okey, Haji baca. Sekiranya kami menurunkan Al-Quran itu ke atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu khusyuk serta besar belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah, perumpamaan ini kami bukakan kepada umat manusia supaya mereka berfikir. Okey, baik. Ayat ni Allah nak suruh kita fikir ni. Okey, ayat tu Allah nak suruh kita fikir. Maknanya teruknya korang yang kata manusia ni kalau korang tak ada feel pada Al-Quran. Sedangkan kalau bukit diturunkan Al-Quran atas bukit, pecah bukit tu punya takut. Maknanya kalau kita tak takut ni, luar biasa, hati tu dah jadi keras sekeras-kerasnya. So menunjukkan, dan itulah gambaran hati yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan pada kita. Kesan, efek hati tu boleh menjadi seorang tu berubah menjadi baik, dan boleh bertukar seseorang tersebut menjadi orang yang tidak baik. Yang paling takut hati jadi keras, Baik, sebab tu Allah kata kalla bal rana ala qulubihim. Ra ni maksudnya Allah jadikan hati dia ni dah berkarat. Ayat yang lain Allah sebut lagi, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tak boleh nak menghayati Al-Quran ataupun hati kalian telah dikunci? So menunjukkan hati ni boleh dikunci sehingga dia tidak nampak lagi akan kebaikan. Yang inilah yang paling kita takut. Baik. Okey, sekarang kata pengarang kitab. Pendek kata. Pendek mana ni? Ibrahim pendek? Pendek kata. Siapa pendek ni? Siapa dia pendek ni? Maksudnya nak ringkaskan cerita. Dia kata conclusionnya, qalbu, hati, roh, jiwa, ketiga-tiganya satu makna pada salah satu daripada makna-makna tersebut. So dia saling berkait. Bila kita sebut roh, bila kita sebut jiwa, bila kita sebut hati, dia ada saling berkait. Demikian menurut pandangan Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Okey, baik. So itulah kata-kata Imam Al-Ghazali. So kesimpulan kita pada kelas kita hari ini, jiwa, roh, hati ni seumpama satu benda yang sama. Okey, kat situlah tempat seseorang dia jadi baik, kat situ juga tempat seseorang tu dia boleh jadi sebaliknya. Sebab tu hati ini di antara benda yang paling penting, kerana pada hati dia akan datang pelbagai penyakit-penyakit yang amat-amat banyak. InsyaAllah yang tu kita akan sambung nanti bagaimana cara nak memelihara hati daripada kelakuan yang tercela. Baik, siapa ada soalan nak tanya? Okey, kita ada masa 10 minit. Siapa nak tanya soalan? Ada soalan? Ya.
Ustaz, bagaimana boleh dikatakan orang yang membaca Al-Quran punya hati yang baik? Kemudian saya lihat dia memuji setiap kali lepas solat, tapi tindakan dia buat ikhlas. Okey, bagus soalan. Sahabat kita tanya macam mana dikatakan orang yang membaca Al-Quran tapi dia adalah orang yang baik. Sedangkan ada orang yang baca Quran tapi kadang dia buat benda-benda yang kita menyampah dengan dia. Sedangkan dia baca Quran. Okey, mungkin dia tu seorang qari, mungkin dia tu seorang ustaz, mungkin dia tu seorang ustazah, mungkin seorang pembaca. Baik, tadi kelas kami tadi 8 sampai 9 pagi dah ada jawapan tentang isu ni. Saya minta Haji jawablah. Okey. Pada Haji duduk depan sekali. Okey, ingat balik tak? Okey, bila ada orang tanya, adakah semua orang yang baca Quran tu baik? Tak juga. Okey, apa dalil dia tadi kita sebut kat dalam kelas kat sana? Siapa ingat? Ingat tak Ustaz Afwan sebut apa tadi? Dia kata ada hadis yang menyebut tentang orang yang membaca Al-Quran. Ada beberapa jenis. Apa ingat? Tak ingat? Okey, pernah dengar tak hadis? Okey, orang beriman baca Quran, lawan dia dengan orang munafik yang baca Quran. Ingat? Okey. Boleh? Siapa yang ingat tadi, siapa yang hadir? Okey, saya ulang balik. Dalam hadis tu Nabi kata, rupa-rupanya yang baca Al-Quran ni bukan semua orang baik. Ada orang yang tak baik pun baca Al-Quran juga. Nabi kata, orang beriman yang baca Al-Quran, dia seumpama buah yang harum dan rasa manis. Dan orang munafik yang baca Al-Quran, baunya harum tapi dalamnya pahit. Okey, ingat tak? Okey, so jawapannya maknanya kat situ hadis tu menunjukkan orang munafik pun ada baca Quran. So orang yang tak baik pun ada baca Quran, tapi Al-Quran hanya berada di mulut, tak sampai ke jantung hati dia. So maknanya dia sekadar baca je lah. Sebab tu Al-Quran ni bukan hanya sekadar bacaan, tapi dia untuk dihayati dan diamalkan. So kalau dia sekadar baca, tak ada apa, tak ada beza pun. Bahkan mungkin dia mulut baca Quran, tapi pada waktu yang sama dia juga orang yang melakukan benda yang tidak sepatutnya. Hatinya tak baik, dia hanya baca je Quran. Sebab tu Al-Quran ni bukan sekadar dibaca. Macam tadi dia kata jangan tinggalkan Al-Quran. Maksud jangan tinggalkan bacaan, penghayatan, pengamalan. Pada waktu yang sama tak boleh nak tinggalkan. Kalau tinggal begitulah keadaannya. Sebab tu di sana ada hadis. Ada orang baca Al-Quran, Al-Quran laknat dia. Siapa dia? Dia antaranya orang yang melakukan perbuatan yang bersalahan dengan apa yang dia baca. Maka Al-Quran laknat dia. So menunjukkan walaupun fizikal dia seorang nampak macam baik, tapi sebenarnya tidak. Untuk jawapan ini, kita ada satu benda. Kita pun, saya yang bercakap ni bukanlah ustaz mesti baik. Tak, bukan maksud kita begitu. Maksudnya kita pun sedang bertatih nak jadi baik. Tapi awas dengan satu benda ni. Saya dah pernah sebut saya kira kat sini. Ada dua benda. Yang pertama disebut at-tahalli. At-tahalli. Yang kedua at-taqalli. At-taqalli. At-tahalli, at-taqalli hampir sama perkataan ni. Apa dia at-tahalli? At-tahalli ni seorang yang zaman hari ni kan banyak. Kita pun tengok ada seorang, Assalamualaikum Ustaz, saya nak murid Ustaz. Oh ya ke? Kita pun tengok dia punya profile picture. Perempuan mana ni mulut merah 3 layer, comel pula. Kali dia pun cakap cerita-cerita nama. Oh rupanya makcik PA. Okey baik. Makcik PA ni umur 65 tahun tapi sebab dia pakai 360 jadi macam anak dara 25 tahun. Okey baik. So yang tu dia panggil tahalli. Maksud tahalli ni solekkan. Okey. Topik kita topik kebaikan. Ada orang dia solek supaya nampak baik, ada orang yang dia betul-betul baik. Beza tak? Sekali imbas mungkin orang tak dapat beza. Orang kata dia ni orang yang baik. So makna at-tahalli ni dia memperhiaskan diri dia tu supaya dinampak dan dilihat baik. At-taqalli pula dia bukan pada zahir tapi dia lebih kepada hati. Taqalli ni maksudnya dia hilangkan benda yang tak ada, yang sepatutnya hilang daripada hati dia. Dengki, tamak, halaba, fitnah, khianat. Okey. So at-tahalli tunjuk baik, at-taqalli iaitu dia sembunyikan kebaikan dia dan orang tak tahu pun yang dia adalah orang yang baik. Yang mana paling susah? Yang kedua susah. Yang pertama cukup senang. Nak tunjuk baik bukannya susah. Hari ni saya datang, saya pakai jubah serban warna hijau, kopiah tajam atas.
Dia bawa tongkat, tasbih gantung kat leher satu, kat tangan satu pula. Sambil jalan saya sebut subhanallah, 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 subhanallah. Orang tengok subhanallah, memang alim nanya dia ni, hebatnya. So nak tunjuk baik, semua orang boleh buat. Tapi nak jadi baik satu benda yang sukar. So yang kita sedang bincang bukan nak tunjuk baik. At-tahali itu senang saja. Tapi yang susahnya adalah at-takhali. At-takhali itulah yang ada kaitan dengan hati kita ni. Baik. Okey. Ada persoalan nak tanya? Kami waktu belajar di Syria, pelajar di Syria ni boleh kenal. Kalau berkumpul dengan pelajar agama di negara yang lain, semua orang kencam. Yang ni belajar Syria. Sebab yang pertama kami tak pakai kopiah. Yang kedua kami tak pakai jubah. Kami akan pakai baju kemeja, pakai blazer kadang. Berbanding dengan kalau pelajar Jordan, kalau belajar syariah mesti pakai kopiah punya. Serban, jubah. Pelajar Al-Azhar lagi lah. Jadi punca yang kita orang pakai macam tu sebab suasana negara dia. Sebab dia negara yang sosialis. Sosialis ni dia tak nak orang tonjolkan imej Islamik. Even janggut, jambang pun seboleh-bolehnya dia elakkan dan dia tak benarkan. Jadi Tok Syekh dia pun kita tengok, Tok Syekh dia akan pakai baju kot, kemudian dia pakai juga serban, tapi pakaian luaran dia tu adalah pakaian orang yang biasa, tak pakai jubah pun. Bila kita pergi ke Jordan, dah sebaliknya, kalau seorang syekh dia kena mesti pakai, ada pembawaan dia kat Mesir pun sama. Bila kita tanya soalan ni, so dia kata ilmu bukan pada pakaian, tetapi ilmu itu berada apa yang ada kat dalam dada. Dan ada orang yang dia cenderung kepada pakaian melebihi daripada hatinya. Maka di situlah sepatutnya dia utamakan hati berbanding dengan pakaian tu tadi. Oh, maknanya ustaz, betul lah yang artis-artis selalu kata. Hati kata apa? Dia kata luar memang macam ni tapi hati baik. Macam mana pula? Sudah. Tak pakai tudung, mulutnya jahat, tapi bila kita cakap dengan dia kata engkau tengok aku luar je macam ni, sebenarnya hati baik. Okey, macam mana pula kita nak kata? Biar jahat luaran tapi jangan jahat dalaman. Sudah. Macam mana nak jawab? Salah faham orang dalam bab ni. Dia kata hadis kan Nabi kata Allah tak pandang luaran, yang Allah pandang adalah hati. Pandang luaran memang saya fail, tapi pada pandang hati maka saya adalah hati yang baik. Sebenarnya mereka adalah golongan yang menyelewengkan hadis. Dalam hadis Riyadhus Shalihin ada hadis Nabi kata innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak pandang fizikal, wala ila aswarikum. Allah tak pandang pun fizikal. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah pandang pada hati. Ramai orang dia stop dekat Allah pandang pada hati, tapi ada tambahan lagi lepas hadis tu. Wa a'malikum, dan amal perbuatan. Okey, so Allah pandang apa? Dua benda Allah akan pandang. Yang pertama hati, yang kedua amal perbuatan. Baik, kalau dia kata hati baik, perangai je tak baik, hati baik tak. Syarat hati baik dia mesti digabungkan dengan perbuatan. Kalau tanpa perbuatan yang baik, tiada nilai hati yang baik itu tadi. Tiada nilai. So kat situ ramai orang yang salah faham. Sama dengan isu, pernah dengar sedekah subuh? Kan? Mesti ramai kat sini tiap-tiap subuh dia akan sedekah. Oh bagus sedekah subuh begitu, sedekah subuh begini, ada malaikat saksikan. Dia baca hadis tak habis. Sedangkan dalam hadis tu kata siapa yang sedekah waktu pagi, sampai waktu pagi dia bersedekah, ada malaikat doakan dia. Sambungan hadis tu pula, dan tiadalah seseorang bila dia sampai waktu petang dia sedekah, ada malaikat doakan dia. Ada sedekah subuh, ada juga sedekah asar. Okey, ada juga sedekah zuhur, ada juga sedekah maghrib. Sebenarnya sedekahlah waktu bila-bila masa pun. Kena ambil sepenuhnya, jangan ambil separuh-separuh. Okey. Ada orang kata, ustaz saya nak bagi pagi ni saja saya boleh bagi. Tengah hari saya tak boleh bagi lagi dah. Kenapa? Sebab nak ambil pahala sedekah subuh. Ada lagi yang lain? Habis? Ayo. Dia terdetik lah benda-benda yang tak elok, faham? Nak ubat tidak? Okey, jawapan dia 2 bulan lagi. Okey. Lepas tu habis cuti. Okey, tapi saya sebenarnya topik itulah yang kita akan belajar nanti.
Okey, selok muka surat sebelah. Muka surat 27. Okey, kita akan fokuskan pada 10 penyakit yang akan datang pada hati bagi nak jawab soalan bonda kita yang bertanya. Okey, di antara 10 kelakuan yang dicela yang berpunca daripada hati, sangat rakus terhadap makanan. Tiap-tiap hari buka dalam Facebook dia makan saja dia masuk. Baik, yang kedua, sangat loba dalam berkata-kata. Orang yang banyak bercakap, kononnya banyak bercakap tu ramah tamah. Tidak, tak semestinya. Orang yang pemarah, pendengki, kedekut, kasih pada kemegahan, kasih kepada dunia, membesarkan diri, ujub dan juga riak. Okey, ni 10 penyakit yang bersarang di dalam hati manusia. So penyakit inilah yang kita nak ubati. Bila saya sebut ni bukan bermaksud saya yang mengajar, oh saya doktor. Doktor tak ada penyakit. Doktor macam-macam penyakit ada. Sungguh. Sebab tu kita katakan saya yang mengajar ni pun berhadapan dengan benda-benda ni. Semua yang kata manusia ni, semua kita berhadapan dengan benda tu. Hati ni kadang okey, kadang tak okey. Kadang dia kuat, kadang dia tak kuat. Sebab tu kita perlukan ilmu, insya-Allah. Yang tu kita akan bincangkan nanti dalam bab 10 kelakuan tercela yang datang daripada hati. Bukan bonda kita seorang saja yang berhadapan, bahkan kita semua pun ada benda yang sama. Baik. Habis walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.